Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya ya. Baik, saya kira ramai dah tonton analisa awal saya berhubung keputusan PRN 6 negeri yang berakhir semalam. Analisa ini telah saya buat 12.30 pagi tadi. Dan sekiranya anda boleh tidak menonton lagi, anda boleh scroll ke bawah dan anda boleh tonton di mana saya lakukan analisa terperinci tetapi asas ya kepada keputusan dan menceritakan perkara-perkara yang paling nyata ya, dari sudut pencapaian negeri, pencapaian jumlah kerusi dan sama ada PHBN ya, gandingan kedua-dua gabungan ini membuahkan hasil atau tidak. Jadi sepintas lalu keputusan PRN 6 negeri semalam telah membuktikan bahawa gandingan PH bersama BN telah gagal ya. Bukan hanya PH tidak mampu membawa sokongan tambahan buat UMNO telah gagal membawa sokongan tambahan pengundi Melayu Islam kepada PH, malah PH telah hilang majoriti penyokong mereka di banyak kubu kuat di Selangor dan di Pulau Pinang dari kalangan masyarakat Melayu Islam. Dan keputusan PRN 6 negeri ini adalah referendum yang jelas ya daripada rakyat Malaysia menentang Anwar Ibrahim atau menolak Anwar Ibrahim dan gandingan beliau bersama Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dan jika anda tonton analisa saya, ianya jelas menunjukkan bagaimana referendum ini khusus kepada Anwar di Kedah, kerana segala jentera pilihan raya telah ditumpukan di Kedah oleh PH, melibatkan menteri-menteri dia seperti Saifuddin Nasution, Rafizi dan Anwar sendiri untuk menyerang Sanusi dengan pelbagai fitnah yang telah kami buktikan ya. Dan saya kira rakyat khususnya golongan pengundi muda dengan mudah dapat memeriksa di media sosial, di Google, betapa penipunya fitnah-fitnah yang dilemparkan terhadap Sanusi. Dan selepas mengerahkan seluruh jentera pilihan raya ke Kedah ya, kononnya mereka dapat tawan Kedah, PH telah hilang, telah hangus terus di Kedah. 10 kerusi yang mereka ada turun terus kepada kosong ya. Jadi ini menunjukkan bahawa rakyat telah memberi satu mesej jelas kepada Anwar: kami tidak percaya penipuan anda, kami tidak percaya fitnah anda, kami menolak politik dendam, politik hasutan, politik berat sebelah ataupun politik darjat yang sedang anda mainkan. Kami mahukan perubahan. Jadi di Kedah ada mesej jelas kepada Anwar khususnya, dan secara amnya ada mesej jelas di semua negeri termasuk di Selangor ya, di Terengganu ya. Di Terengganu UMNO pupus terus ya, daripada 10 kerusi dia hangus terus ya. Jadi ini menunjukkan bahawa bukan hanya referendum ini adalah menentang Anwar, ianya menentang gandingan Anwar bersama Zahid di Selangor. Perikatan Nasional daripada 7 kerusi terus memegang 22 kerusi, hanya kurang 7 kerusi untuk membentuk kerajaan negeri ya. Di Pulau Pinang yang dikira kubu kuat DAP, dikira ibu pejabat DAP, dikira kubu kuat orang Cina ya, daripada 1 kerusi Perikatan Nasional melonjak kepada 11 kerusi ya. Itu semua ni berlaku dalam pada peratus yang keluar mengundi tidak mencapai paras jangkaan. Jadi jika peratus yang keluar mengundi ini sampai kepada paras jangkaan, tidak mustahil hari ini Perikatan Nasional sudah pegang kerajaan negeri Selangor ya. So ini adalah satu tanda jelas rakyat menolak kepimpinan Anwar dan Zahid. Jadi ada orang cuba pertikai, oh ini bukan referendum ya, ini bukan referendum. Biar saya jelaskan mengapa ianya adalah satu referendum. Lazimnya pilihan raya negeri ini berlaku serentak dengan pilihan raya umum. Jadi jika pilihan raya negeri berlaku serentak dengan pilihan raya umum, lazimnya parti-parti politik ini tidak akan menumpu kepada keputusan
di peringkat negeri. Bila sebaik sahaja keputusan peringkat parlimen diumumkan, mereka akan melihat siapa ada majoriti dan kemudian mereka akan menentukan siapa harus jadi Perdana Menteri, ya. Jadi mereka tidak beri tumpuan kepada negeri. Tetapi oleh kerana 6 negeri memutuskan untuk tidak mengadakan PRN serentak dengan PRU 15, maka PRN ini menjadi tumpuan lebih, ya, lebih tumpuan diberikan kalau berbanding dengan jika PRN ini dilakukan serentak. Dan oleh kerana PRN ini dilakukan hampir 9 bulan selepas Anwar menubuhkan kerajaan, maka PRN ini akan dianggap sebagai satu ujian terhadap tahap penerimaan rakyat kepada Anwar. Dan kalau kita lihat, PRN ini bertumpu kepada 3 negeri di pantai barat dan 3 negeri di pantai timur. 3 negeri ini di pantai barat dan 3 negeri di pantai timur ini mewakili atau memberi gambaran sentimen rakyat secara keseluruhan. Jadi jika kita jumlahkan kerusi ke 6 negeri ini, iaitu 245 kerusi ini, kalau kita lihat sebelum PRN, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional memegang 146 kerusi atau 60% kerusi. Tetapi pada PRN kali ini, daripada 245 kerusi yang sama, Perikatan Nasional kini memegang 146 atau 60% kerusi. Jadi ini memberi gambaran penolakan rakyat terhadap Anwar dan Zahid. Ini tidak boleh dinafikan. Inilah yang tidak disebut-sebut oleh penganalisa. Sebab kita lihat media ni, dia tidak berani. Dia tidak berani menyuarakan benda-benda yang terang-terang di depan mata, bermakna tidak ada kebebasan media di negara ni. Contohnya penipuan Anwar. Ya, bila penipuan itu jelas, bila orang boleh cek, ya, contohnya Anwar kata Sanusi lah terlibat dalam pemberian kebenaran kepada satu syarikat yang terlibat dalam pelombongan REE dan sebagainya, ya. Dia tuduh Sanusi, dia tuduh MBI, ya, Kedah. Jadi bila kita periksa di Google, memang jelas boleh dilihat Sanusi pada ketika itu belum jadi menteri besar. Jadi benda-benda ni bila hitam putih dah ada, terang-terang ianya penipuan, kita lihat media tidak berani menyebutnya. Media tidak bebas, ya. Dalam keadaan Anwar selepas PRU 15 telah mula berkempen, ya, dia bukan menumpu kepada mentadbir negara. Kita lihat dia berkempen, dia berhujah seperti ketua pembangkang, saya janji ini, saya akan lawan ini, saya akan lawan itu, seolah-olah pilihan raya nak berlaku besok, sedangkan Anwar masih ada masa lama sebelum PRN. Anwar terus-menerus berkempen. Jadi kempen PH ni kita boleh anggap sebenarnya sudah bermula semenjak Anwar jadi Perdana Menteri. So berkempen 9 bulan, media di bawah kawalan, kemudian dia seksa pengkritik dia susahkan pengkritik dia, kemudian fitnah di lambung sana sini, dibuli pembangkang tak boleh cakap itu, sedangkan pemimpin-pemimpin PH khususnya di AP mengeluarkan kata-kata rasis, anti-Islam, ya. Selama 8-9 bulan perkara ni berlaku, semestinya kita anggap, ya, PRN ini akan memihak kepada Anwar. Tetapi sebaliknya, rakyat telah memberitahu kami tidak ingin Anwar dan Zahid, kami tidak percaya mereka. Jadi perkara terbaik yang harus dilakukan sekarang oleh Zahid Hamidi dan Anwar Ibrahim ialah berundur secara kehormat, ya. Sebabnya mereka sudah diuji oleh rakyat, pentadbiran Anwar sudah diuji, dan sekarang satu keputusan sudah dicapai oleh rakyat. Lazimnya kita lihat Perdana Menteri terdahulu, bila mereka baru masuk ofis, sebaik selepas itu jika ada pilihan raya, tak kira PRN ke PRU, ianya menjadi referendum terhadap penerimaan rakyat terhadap Perdana Menteri itu. Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri tahun 1981. Beliau dengan cepat mengawalkan PRU seterusnya, ya, dan menyebabkan pada tahun 1982, setahun selepas dia menjadi Perdana Menteri, ya, berlaku pilihan raya umum dan Tun Mahathir mendapat mandat yang besar dari rakyat. Kemudian apabila Tun Mahathir letak jawatan, Pak Lah menjadi Perdana Menteri, Pak Lah awalkan, dia ikut jejak Mahathir, dia awalkan pilihan raya, dan pada tahun 2003 atau 2004, saya lupa, 2004, ya, Pak Lah mendapat mandat yang besar dari rakyat. Kemudian apabila Datuk Seri Najib masuk,
ke gelanggang. Dia menjadi Perdana Menteri pada tahun 2009. Ya, kemudian diadakan pilihan raya umum. Ya, Datuk Seri Najib Tun Razak mendapat mandat rakyat. Ya, walaupun hilang 2008, 2008. Sebelum Datuk Seri Najib mengambil alih, sudah diumumkan Najib akan ambil alih. Bila diumumkan Najib akan ambil alih, memang pada masa tu orang menentang Pak Lah lah. Jadi turunlah majoriti 2/3 ni, BN hilang majoriti 2/3. Kemudian Najib ambil alih pada 2013. Maaf ya, saya silap tadi. 2013 ada pilihan raya menunjukkan peningkatan sedikit berbanding dengan 2008. Ya, kemudian kita lihatlah siapa-siapa yang mengambil alih, ya, ada menunjukkan peningkatan, ya, ada menunjukkan peningkatan. Tetapi bila Anwar mengambil alih, dia Perdana Menteri baru, sepatutnya, ya, dia popular. Ya, sebab sekarang ni Anwar kata Mahathir buat macam ni, Mahathir buat macam tu, macam-macam siasatan dimulakan, bukti tak ditunjukkan. Jadi kita menggunakan pilihan raya ini untuk melihat jika rakyat percaya tuduhan Anwar terhadap Mahathir. Sebab Anwar dah bercerita berkenaan dengan Mahathir berdekad lamanya. Kononnya ada berkotak-kotak bukti, sampai hari ni bukti tak tunjuk. Ya, jadi kita nak lihat rakyat percaya ke tidak. Dalam 8 bulan sepatutnya, kalau Anwar ni adalah Perdana Menteri yang popular, diterima rakyat, PRN kali ini, ya, PN Perikatan Nasional sepatutnya dah hilang 2 atau 3 negeri, ya. Tetapi sebaliknya, kita lihat gelombang rakyat menyokong Perikatan Nasional. Dan saya bukannya membuat propaganda di sini bila saya kata ada gelombang rakyat. Bukan, ini bukan propaganda. Jangan lupa, ya, Perikatan Nasional, calon-calon mereka, ramai calon mereka nak berkempen pun susah. Jentera pun tidak ada sebab tidak ada dana, sebab akaun bersatu telah dibekukan. Ya, kerajaan bermain kotor. Akaun bersatu telah dibekukan. Saya tahu ada ramai calon ni, dia tidak boleh berkempen. Dia sukar nak berkempen. Duit nak bayar jentera tak ada, rana tak ada apa. Dia duduk dalam pondok je kebanyakan masa dan mengharap ada ceramah berdekatan oleh heavyweight dari Perikatan Nasional. Jadi dalam keadaan tidak ada dana, dalam keadaan kerajaan pusat menggunakan segala jentera yang boleh digunakan untuk serang Kedah, untuk fitnah Sanusi, untuk berkempen sana sini, berceramah sana sini. Anwar dah berceramah 8-9 bulan, berkempen begitu lama. Perikatan Nasional berjaya menjinakkan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dan UMNO mencatatkan prestasi terburuk dalam sejarah. Dia bertanding 108 kerusi, dia menang hanya 19 kerusi. Jadi bila nak letak jawatan Zahid Hamidi? Bila nak berundur Anwar? Jangan sampai anda diundurkan kerana berkemungkinan tinggi akan berlaku langkah selepas ini, kerana tidak mustahil ahli-ahli parlimen akan hilang keyakinan terhadap anda. Dan pada masa itu Anwar tidak boleh berkata demokrasi sedang dicabuli, kerana demokrasi sudah pun dicabuli oleh Zahid Hamidi pada selepas PRU 15, apabila Zahid Hamidi telah merampas hak ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional untuk menentukan secara berperlembagaan siapa yang mereka pilih sebagai Perdana Menteri, apabila Zahid telah menipu dalam warkah dia kepada Yang di-Pertuan Agong bahawasanya, ya, 30 MP BN menyokong Anwar. So bila Anwar hendak berundur, dan jangan pula Anwar berkata ini adalah percubaan tebuk atap. Pada ketika Tun Mahathir mentadbir negara selama 22 bulan, Anwar telah cuba tebuk atap. Anwar buat press conference, kononnya dia ada majoriti, dia nak menghadap Agong, ya. Jadi Anwar memang tidak asing lagi dalam dunia nak tebuk atap. Tetapi kali ini jika berlaku perubahan, ianya bukan tebuk atap, ianya adalah untuk memulihkan semula demokrasi negara dan menyahut, ya, menyahut referendum rakyat menolak kerajaan gandingan Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.